Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini agenda Wani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Dapatan ataupun survei yang dilakukan oleh salah sebuah syarikat yang berpengalaman melakukan tinjauan dalam talian iaitu Qualtrics baru-baru ini melaporkan sejumlah 62% pekerja sepenuh masa di negara kita, Malaysia, lebih gemar fleksibiliti bekerja berbanding hari kerja yang pendek seperti 4 hari seminggu. Secara keseluruhan untuk rantau Asia Tenggara, keutamaan untuk kerja fleksibiliti adalah sebanyak 60% dan iaitu mereka yang memilih untuk bekerja dengan hari yang lebih singkat iaitu 60% untuk Asia Tenggara keseluruhan. Tetapi rakyat di negara kita tidak mahu bekerja dengan tempoh bekerja lebih pendek, tetapi kerja ataupun aturan kerja fleksibel itu lebih dipilih. Jadi dengan aturan kerja dan dibenarkan oleh Kementerian Sumber Manusia dan boleh dipohon mulai sekarang ini, maka rakyat ataupun pekerja sepenuh masa boleh memohon kepada majikan masing-masing adakah aturan kerja fleksibel ini mampu memberikan kelegaan kepada mereka, apatah lagi kita dalam transisi endemik pada ketika ini dan selama 2 tahun lalu kita sudah melihat work from home ataupun work from anywhere merupakan satu norma baru dalam menyelesaikan aturan kerja pekerja sepenuh masa di negara kita Malaysia. Dan bagi mengulas perkara ini, apakah isu-isu yang berbangkit dan apakah cadangan-cadangannya yang perlu difikirkan oleh semua pemegang taruh dalam hal sumber manusia dan juga hubungan industri ini, saya jemput pada malam ini yang berbahagia Profesor Dr. Balakrishnan, Profesor Sumber Manusia dan juga Hubungan Industri dari Fakulti Kesawanan dan juga Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan yang sudah pun bersedia di talian. Selamat petang Prof, apa khabar? Selamat petang Engineer Azri, apa khabar? Terima kasih. Sini baik. Ya, terima kasih Prof atas masa yang diberikan. Nampaknya kerajaan mengambil maklum dan juga memberikan reaksi yang positif berkaitan dengan aturan kerja fleksibel ini dan ataupun dengan aturan yang kerja fleksibel ini ia sesuai dengan dapatan Qualtrics yang kita sudah pun sedia maklum bahawa rakyat negara kita Malaysia memilih 62% mereka mahu aturan kerja fleksibel berbanding aturan kerja yang lebih pendek seperti mana yang sedang dilakukan oleh kebanyakan negara maju, terutamanya di negara-negara Eropah dan juga seperti di Australia. Tapi bagi Prof sendiri, adakah AKF ataupun aturan kerja fleksibel ini satu perkara yang serius yang wajar diberikan perhatian oleh semua pemegang taruh dalam hal sumber manusia dan juga hubungan industri di Malaysia? Okey, terima kasih Tuan Jenegeri untuk bagi peluang saya bercakap pada malam ini. Saya berpendapat fleksibel kerja ini bukan satu isu yang baru. Kalau kita lihat itu telah dibincangkan pada tahun 80-an dan juga 90-an. Dan memang seperti mana tadi Tuan Jen cakap tu, kalau kita lihat negara-negara maju, saya nak bermula kepada negara maju sedikit supaya kita lihat apa yang berlaku di Malaysia. Kalau lihat kepada Japan, Australia, New Zealand, Canada, di mana negara-negara maju ni memang sudah ada dalam akta pekerjaan mereka. Contohnya katakan dalam Australia kita ada dalam akta Fair Work Act, Flexible Working System, ER Amendment dekat New Zealand dan juga akta dalam Canada dan juga Japan. Dan selain itu banyak negara Finland, Norway dan sebagainya itu telah pun mengamalkan flexible hours beberapa tahun yang lalu. Cuma isunya ialah sekarang ni di Malaysia ni kita masih gunakan working system yang traditional di mana pekerja akan datang satu masa, kalau 8 dia akan balik pukul 5 dan sebagainya, dan ini tidak menjadi isu besar sehinggalah pandemik yang bermula pada MCO kita tutup semua lockdown tu pada March I think 2020, dan lepas ini post pandemik ni kita lihat balik kerana ramai pekerja telah pun bekerja di rumah dan isu ni juga ada kaitan dengan dari segi hubungan industri balance work and life lah. Maksudnya bagaimana kita mengimbangkan antara kerja dengan hidup kita dan terus sekali keluarga kita. Dan ini telah berlaku dalam keadaan pandemik. Ramai antara pekerja yang secara sektor tu tak dapat boleh pergi kerja, mereka terpaksa berkurung dekat rumah. Maksudnya berkurung lah. Maksudnya kita bersama dengan family dan kita akan bekerja.
Dan ini lebih nampak di dalam pandemik, ramai pekerja rasa begitu senang hati kerana mereka dapat boleh buat work life balance. Dan lepas tu ada kajian yang telah dibuat oleh NHRC yang saya juga salah seorang fellow, iaitu National Human Center, di mana mereka buat kajian baru ni. Yang ini kajian tu menunjukkan bahawa 94% 85% pekerja berasa mereka nak kerja dalam flexible hours. Dan ramai majikan juga membenarkan dalam kajian itu 90% membenarkan mereka bekerja dari home. Jadi saya ingat lagi Tuan Haji Nazri pada tahun 90-an saya pernah tulis satu artikel tentang home based working from home lah, iaitu teleworking dan saya telah suggest waktu tu iaitu perubahan perlu dibuat dalam akta pekerjaan dan sebagainya, kerana waktu tu ramai pekerja yang bekerja di bandar tu dia feel to work from home. Itu satu teknologi kita gunakan pada waktu tu, teleworking. Sekarang kita panggil working from home lah. Benda sama juga tadi, saya tidak lagi mengulangi lagi perkara ini. Jadi tiba masa untuk kerajaan, employer dan employee. Tapi dari segi faedah tu saya kena tengok daripada dua aspek lah. Kadang-kadang dalam post pandemik ini, kalau kita terburu-buru pun kita rasa memberi kesan yang tidak baik kepada pihak majikan dan memberi kesan baik kepada pekerja. Tapi kita kena seimbangkan, itulah kita nak pentingkan industri harmoni. Dari konteks majikan, saya nampak majikan kini tak begitu bersedia lah dengan keadaan flexible hours. Tetapi kalau lihat dalam kajian ini, mereka agree lah, 49% tu mereka kata okey lah, kita bersedia untuk flexible working. Ini kajian yang telah buat NHRC dari yang dibuat HRD Corp. Dan nampaknya 71% tu mereka rasa bersedia untuk flexible hours, dan mereka nampak ada juga kebaikan kerana apabila pekerja tu mereka rasa mereka diberi kelonggaran dan mereka rasa gembira, pekerja tu gembira, committed, maka performance tu akan increase lah. Dan saya juga ambil Tuan Haji Nazri, kalau kita lihat negara-negara maju mereka ni boleh pergi flexible hours, mungkin boleh kerja 3-4 hari sebab kita kategoriskan dia flexible hours atau work from remote job ataupun working from home. Jadi flexible hours ini kalau mereka kerja dalam katakan 4 hari itu, output mereka tu sama dengan 7 hari. Itu keadaan pekerja-pekerja di negara-negara yang sebutkan tadi lah, macam Finland, Norway sebagainya, kerana mereka kerja memang dengan output. Maksudnya kalau mereka masuk pukul 8 pagi, keluar pukul 5, pastikan majikan telah mencapai KPI dalam masa 4 hari itu sudah capai. Mungkin 2 hari, 3 hari mereka boleh berehat dan mereka balik ke rumah dan mereka bersama dengan family. Jadi maksud saya attitude, mindset tu belum lagi ada di kalangan pekerja kita ni bersedia untuk tu, maka saya rasa dia akan jadi successful. Tapi mau tak mau, dalam keadaan post pandemic ini, flexible hour telah menjadi satu macam orang kata kelebihan kepada pekerja, dan jadi kerajaan, sebab tu kerajaan umumkan 1 September ni mereka nak mulakan flexi hours lah. Tetapi adakah kita telah melihat satu kajian yang mendalam lagi lah, apakah impact kepada ekonomi kepada majikan tersebut, dan apakah impact kepada pekerja. Tapi secara keseluruhan saya nampak flexible hours ini akan membenarkan ramai pekerja tempatan mungkin mereka boleh masuk dalam labor force. Kerana macam ni Tuan Haji, pekerja kita ni adalah mereka ada family, ada aktiviti family, ada juga macam mereka ada banyak benda mereka kena selesaikan di luar dari kerja. Sebab tu kadang-kadang pekerja ni terpaksa kena ambil cuti 2-3 hari. Jadi pada pandangan majikan mengatakan mereka tak dapat bertahan. Sebab itulah kita meramaikan lagi pekerja-pekerja dari luar negara datang ke Malaysia. Jadi sebab tu kita isu dah sekarang nak kontrol pekerja yang datang luar negara macam dari Indonesia ke Nepal sebagainya itu, kepatutnya kita kena tengok balik sistem sumber manusia dan polisi. Dan saya dapati apa yang berlaku dekat Malaysia ini ialah satu perubahan yang drastik melihat kepada total package dalam HR. Sebab tu kerajaan membawa perancangan ini untuk melihat package yang HR. One of the package HR ialah flexible working hours lah. So ini memang akan beri impact besar. Okey, Prof. Ini susulan dengan pindahan Akta Kerja 1995 yang akan berkuat kuasa 1 September akan datang, dan Kementerian Sumber Manusia sudah pun mengumumkan bahawa pekerja sudah mula ataupun sudah boleh memohon kepada majikan untuk mendapatkan aturan kerja fleksibel ataupun flexi hours ini, dan terpulang pada pihak majikan sama ada boleh menerima ataupun tidak. Jadi
dari tinjauan media dan juga reaksi segera pihak media kepada Persatuan Majikan Malaysia ataupun MEF, mereka rata-ratanya menolak AKF ini. Maksudkan nature ataupun situasi perniagaan mereka berbeza antara satu sama lain, dan mereka merasakan bahawa tidak adil untuk melakukan satu dasar ataupun polisi yang pukul rata untuk menawarkan aturan kerja fleksibel ini. Dalam hal ini, di mana situasi menang-menang yang Prof rasakan ini bukan perkara baru. Banyak negara sudah melaksanakan lebih satu dekad ataupun lebih 20 tahun yang lalu, dan Malaysia antara negara yang ingin bersama-sama dengan aturan kerja ataupun flexi hours yang menarik ini, supaya apa yang kita lihat ketika pandemik dan situasi mental pekerja yang baru pulih selepas melalui satu situasi yang amat sukar. Biarpun kita faham majikan lebih sukar sebenarnya dalam hal perniagaan mereka, tetapi pastinya mesti ada jalan tengah supaya industri boleh melakukan perubahan, anjakan ataupun lonjakan dalam situasi AKF ini. Dalam masa yang sama, manfaat dapat diterima terus oleh kelompok pekerja. Pandangan Prof? Okey, pada pandangan saya awal merujuk kepada MEF punya pandangan tu, dan mereka menolak, ada justifikasi dia. Sebab flexible hours ini kita tak boleh terburu-buru menjadikan kepada semua sektor. Mungkin satu sektor tu kita kena berubah daripada by percentage lah, mungkin 20%, 30%. Tapi ada sektor macam pendidikan kan, saya nak cakap pendidikan ni, sebab pendidikan pun menjadi satu sektor yang menawarkan banyak lumayan pendapatan kepada organisasi berkenaan. Sekarang mereka sudah memulakan flexible hours ni. Ramai pekerja pensyarah dan sebagainya bekerja from home. And saya nampak dia punya produktiviti lagi tinggi. Contohnya saya beritahu tadi, kalau kita nak supervise masa student dekat China ke, dekat Eropah ke, dekat mana pun, tak perlu kita pergi situ. Dan di situ kita telah reduce banyak kos tau. Dulu, saya ingat, even dalam Malaysia, kadang-kadang dalam Malaysia, katakan seorang pensyarah kena terbang ke UUM atau pergi Kuala Lumpur, kena bayar air tiket dia, kena bayar hotel. Sekarang tak perlu. You just do online, and benda tu berlaku macam seperti biasa. Jadi ini satu contoh yang baik di mana flexible hours ini boleh digunakan di rumah, dan ini telah berlaku, lama telah berlaku. Saya paling ingat lagi 5 years ago saya pernah buat satu penilaian thesis dekat New Zealand. Itu 5 years ago, before kita pakai Google Google Meet lah, Zoom lah, tak ada lagi waktu tu. Kami pernah berjaya membuat, dan pelajar tu dah lulus dengan cemerlang, dan macam real like kita ada dalam digitalization. Cuma sekarang ini kan, kalau kita lihat sistem yang kita ada ni, kalau kita nak cakap working from home ini, ialah HR policy tu kena lihat balik. Adakah semua HR policy yang ada dalam syarikat itu telah dirombak balik, dan bagaimana kita berhadapan. Jadi kadang-kadang pekerja ni datang 7 hari pun, kalau dia tak ada semangat untuk bekerja, dia datang macam tak kisahlah, saya dapat gaji 1,500, cukuplah. Saya tahu gaji akan dibayar. Kalau tak bayar, majikan kena denda. Mereka punya perspektif sudah berubah macam tu. Kalau itu berlaku, tak guna juga kerja sampai 7 hari. Tapi kalau majikan boleh change mindset, dalam 4-5 hari dia boleh bekerja. Dia anggap syarikat itu sebagai syarikat yang, dan bagi 2 hari fleksibel. Memanglah pekerja happy, sebab hari Ahad dengan hari Sabtu dia boleh spend dengan family sepenuhnya. Dalam 5 hari itu, dari Isnin sampai Jumaat, dia boleh keluarkan output dia melipat kali ganda daripada output dia keluar sepanjang 7 hari. Ini berlaku dengan negara luar negara yang kita tahu. Kenapa welfare dia orang, kenapa well-being life dia orang lebih baik, kita boleh nampak di luar negara. Kadang-kadang mereka dapat cuti 2-3 bulan, kalau kita lihat di Eropah, mereka boleh pergi cuti bersama family. Di sini kita bekerja saja. Hari start daripada Isnin sampai hari Ahad. Jadi bila kita ada masa untuk bezakan, bagikan untuk anak-anak kita. Sebab itu kita nampak banyak masalah-masalah di kalangan anak-anak kita terjadi. Mereka tidak ada hubungan yang rapat antara satu. Jadi kalau kita lihat dari perspektif hubungan industri lah, kita nak create industri harmoni. Bila kita harmoni, kita kena win-win lah. Maksudnya kalau kita nak buat satu polisi tu, jadi flexible hours ini boleh menyumbangkan industri harmoni antara pekerja dan majikan. Dan ini berlaku kepada yang tadi union. Kalau kita lihat di negara-negara Eropah, about 60% unionized. Jadi mereka boleh bincang isu ini di peringkat quality bargaining. Kita ni hanya 7%. Jadi saya rasa 93% ini mereka hidup begitu sajalah. Pergi kerja dan maka gaji akan naik setiap bulan dapat 1,500 lah. Tunggulah lagi 2 tahun lagi, MPGN mungkin buat kajian, datang balik. Kita tak nak begitu. Kita nak kalau mereka
dalam flexible hours mereka dapat faham bahawa majikan memang prihatin lah. Ini kita pergi kepada majikan yang prihatin, majikan yang really taking care their welfare of the employees, maka employee pun kena take care juga. Sebab tu saya pun nak bagi tahu dengan union dekat luar tu kan, union macam MTUC dan sebagainya, mereka perlu berfikir macam mana partnership ini boleh diwujudkan. So flexible hours ini satu bentuk yang boleh bawa partnership antara majikan dengan kesatuan. Kesatuan juga berubah daripada mindset di mana mereka juga beri ruang kepada majikan untuk bagaimana mereka menentukan hala tuju KPI dan sebagainya. Tetapi kalau kita hanya nak harapkan pekerja bagi output yang tinggi, KPI yang tinggi, tetapi tidak disusuli dengan flexible hours seperti dalam konteks welfare ini, itu sebab saya banyak kali cakap Tuan Haji, kita kena ada total package. What do you mean total package? You win, I win. You menang, saya menang. Itu aja, senang cerita. Tetapi kalau kita tidak buat begitu, bila kita nak buat lagi? Jadi bila kita nak declare sebuah negara maju, macam contohnya ILO juga tengok kita, World Bank tengok kita, banyak badan-badan antarabangsa ni telah melihat kita dan MNC pun tengok kita juga. Kadang-kadang MNC ni mereka datang ke mana-mana negara, mereka tengok labor policy kita. Kalau labor policy kita accommodate, no problem. Tadi saya tak salahkan sebenarnya hal ni. Even employer pun saya kena tengok juga sebab mereka juga kena jaga produktif mereka, terutama sekali SME. Sebab SME ni dia terlalu apa orang panggil apa, terlalu susah untuk membuat bisnes tapi sekiranya mereka ada satu HR policy yang clear, maka saya rasa tidak ada masalah. Dan saya juga harapkan setiap HR manager kena berfikir ke arah macam mana kita nak bawa seorang pekerja dan juga seorang CEO dalam syarikat itu, bagaimana mereka merapatkan diri mereka dengan pekerja. Saya masih ingat lagi waktu saya buat kajian dekat Shell dulu, dia punya CEO tu berdatang untuk breakfast dengan pekerja, dengan trade union leaders. Boleh duduk. Ini Shell ni, biggest company in the world. Why we cannot do that? So look at their product. Their product no problem. Jadi tiba masa kita kadang-kadang memanglah kita rasa macam perkara ini membebankan kepada dua pihak. Tapi kalau kita boleh come up with this one, probably kita boleh menarik local workers go to the labor force. Sekarang ni kita cakap tak ada pekerja, memanglah sebab kadang-kadang pekerja ni mereka ni dalam generasi yang muda ni lagi terus Tuan Nazri. Baru pagi tadi saya share dengan MPC punya program membudayakan productivity. Saya share benda yang sama juga. Flexible hours ini datang dari budaya nilai-nilai yang ada. Kalau kita tengok pun dari segi agama pun, spirituality pun sama juga. Kita perlu rehat actually. Kita perlu rehat dan kita perlu ada masa untuk diri kita sendiri, seorang pekerja, dan juga pekerja ni bukan saja pekerja bawahan, termasuklah pekerja yang atas. Sebab tu kita dapati baru ni kajian-kajian dilakukan banyak penyakit mental, dipanggil sakit mental di kalangan stress, very high stress. Mereka tak boleh depan, dan saya baru ni baca satu thesis PhD dibuat di kalangan doktor, tak boleh work life balance, tak ada flexible hours. Jadi doktor terpaksa berdepan dengan stress dan mereka resign. Kita tidak mahu macam tu lah. Kita nak, guru pun ramai juga resign sebab banyak yang ini kerana mereka tidak ada flexible dalam working system. MEF sudah sedia maklum dan mengakui bahawa sejak kita melalui pandemik COVID-19 dan kita berada dalam era transisi endemik sekarang, kebanyakan majikan dan majikan-majikan yang mempunyai modal perniagaan yang membolehkan aturan kerja fleksibel ataupun flexi hours ini tiada masalah dan sedang berlangsung sekarang. Apabila kita bercakap ini, syarikat yang memberikan aturan sebegitu tiada masalah. Dan mungkin ada syarikat yang lain ada masalah. Antara alasan yang dikatakan bahawa pihak majikan mengatakan bahawa pemain industri ataupun komitmen yang akan diberikan oleh pihak pengurusan atasan dan kurangnya libat urus dalam kalangan pekerja antaranya boleh menyebabkan produktiviti yang rendah. Adakah sangkaan ataupun yang dikatakan oleh MEF ini ada faktanya ataupun ada benarnya, Prof? Okey, sebelum kita mengutamatkan fakta tu, sebab kita ini cakap dalam perspektif sekarang ni, by perspektif sajalah kita anggap, tapi belum saya nampak lagi satu kajian yang mendalam dibuat tentang post pandemic punya kajian tentang working from home and the impact kepada ni. Tapi banyak kajian telah dibuat di negara-negara luar. Di mana saya pernah nampak juga dalam jurnal-jurnal yang telah terbitkan
dalam ilmiah dan memang dapati ada positif lah dalam hal ini. Kerana sebelum COVID-19, sebelum MCO dan sebagainya tu, memang pekerja bekerja sepanjang waktu, beberapa shift dan sebagainya. That's why I'm telling this. Mereka sudah ada pengalaman di mana mereka tahu macam mana kita boleh ubah sesuaikan HR policy mengikut labour market yang terkini lah. Tapi kalau negara-negara lain kita dapati boleh berbuat demikian, kenapa kita tak boleh buat demikian? Even Jepun kita dah tahu lah. Sebab tu saya kata flexible hours ni bukan perkara yang baru. Sudah lama dah ni. Teleworking, kita dah cakap. Sudah lama. Contohnya Tuan Haji, kalau kita kerja di Kuala Lumpur, Tuan Haji naik pagi lah katakan. Pagi pukul 7, 5 dah keluar dah dari rumah. Nak pergi bekerja pukul 8 ataupun 9 kena sampai dah. Kalau tidak, majikan dah. Cuba bayangkan kita working from home. Tapi kapasiti kerja sama saja, tidak ada beza. Tak ada beza. Dia akan siapkan juga kerja tu on time. Certain kerja tak boleh. Certain kerja ni dia kena pergi juga ke kilang untuk buat kerja tu. Tapi majoriti kerja yang macam katakan sekarang kan banyak kita buat online lah, digitalization dan sebagainya tu boleh kita buat. Even banking industry sudah buat online. Even telecommunication industry sudah boleh buat online. Education system boleh buat online. Semua boleh online. Dan efeknya memang tinggi. Saya kata tadi kan, Haji, efek dia tinggi. Sebab dengan buat flexible hours ini, ramai pelajar dari luar negara macam daripada China, daripada Indonesia masuk belajar. Jadi income dia automatik naik lah. Jadi kenapa ini tidak boleh juga? Jadi kita rasa sama juga isu lah. Dulu kita pun rasa bebankan juga gaji minimum dulu kan. Tetapi bila kita tengok gaji kita dengan negara-negara lain, memang kita banyak beza antara satu sama lain. Sebab itu saya kata generasi muda yang sekarang ni, yang majikan selalu buat aduan kan. Pekerja muda, graduan datang, dia akan resign. Sebab dia nak flexible hours. Sebab tu dia orang masuk dalam Grab, jadi gig economy. Which is not good, not healthy actually. Gig economy ni ialah mereka yang tak pergi sekolah pun boleh masuk gig economy. Tapi mereka perlukan flexibility ini. Jadi bagi pekerja-pekerja muda yang dari keluar universiti ni, flexible hours sangat-sangat penting. Jadi I'm looking from the perspective of human resource management. Also Kementerian Sumber Manusia juga perlu melihat isu ini sebelum apa-apa akta perlu dibuatkan. Of course mereka telah bincang di satu Malaysia mengenai hal ini dan itulah sebab kajian tadi saya cakap dengan Tuan Haji kan 71% tu agree untuk flexible hours ini. Ini kajian dibuat oleh NHRC. Mereka memang ada statistik. Mereka telah buat benchmarking. Sebab saya salah fellow, saya pernah terlibat dan saya pernah nampak itu dan mereka telah buat. Dan kajian ini mengatakan 70% bersedia selepas COVID-19. Berarti banyak majikan bersedia tetapi dia punya formalization itu penting. Apakah tentang impact penting? Formalization itu penting. Tadi Prof angkat banyak perkara berkaitan dengan pengurus sumber manusia dan juga bahagian sumber manusia ni perlu ada satu aturan yang jelas. Perlu ada garis panduan yang betul. Kerana kita tidak mahu juga majikan mengambil kesempatan juga kalau dibenarkan AKF ini ataupun aturan kerja fleksibel ini, mereka lepas tanganlah. Anda boleh kerja di rumah dan tetapi anda kena clock in seawal mungkin 8 pagi dan anda tidak boleh clock out mungkin sampai tengah malam. Kerana itu juga menjadi isu overwhelming, burnout dan sebagainya ketika pandemik COVID-19 juga. Sampai mereka nak makan pun tak sempat kerana mereka berada di laptop ni lepas satu Zoom, lepas satu mesyuarat. Jadi bagi hal ini, di mana kedudukan pengurus sumber manusia ataupun bahagian sumber manusia benar-benar menepati kehendak majikan dalam masa yang sama tidak pakai ataupun mengambil kesempatan dengan aturan ini dan ada flexibility kepada pekerja untuk option ataupun opt sama ada mereka menerima ataupun tidak. Okey, pertama kali tadi saya nak mohonlah kepada pihak kerajaan supaya jadi Kementerian Sumber Manusia jangan kita ambil tindakan tegaslah ke atas majikan kalau mereka belum lagi bersedia atau mereka membuat sesuatu yang mungkin katakan salah. Kita kena bagi peluang untuk mereka bersedia dengan hal ini. Terutama sekali dalam konteks sekarang ini saya menitik beratkan industrial relation. Hubungan industri perlu ada seorang pegawai yang diletakkan dalam mana-mana organisasi di dalam Jabatan Sumber Manusia dan beliau akan melihat kepada industri harmoni dan beliau juga akan melihat kepada keadaan. Jadi flexible hours ni kena ada peraturan lah. Pukul berapa dia masuk, how many hours dia work, macam mana dia punya KPI, macam mana performance appraisal, bagaimana kita nak hantar ke training dan semua tu kena ready. Sebab kalau tak ada semua tu, tak formalize,
susah kita nak amalkan FAW ni, maksudnya fleksibel kerja ni, sebab dia tidak akan berjaya mencapai matlamat. So kalau kata 4 hari kan, contohnya 5 hari lah, okay, Sabtu dan Ahad dia boleh rehat, okay, 5 hari dia bekerja, 5 hari itu kena ada sesuatu yang ditetapkan oleh KPI, dan bukan itu kena ada juga reward system. Reward system sangat penting. Jangan just flexible hours tapi reward tak ada. Jadi kalau pekerja tu katakan bekerja dengan ikhlas dan dia memang dia rasa macam company itulah company dia, dan bila mereka rasa begitu mereka stay di company walau macam mana pun mereka stay. So mereka anggap company itu macam rumah mereka. Kita kena wujudkan alam perumahan itu, wujudkan suasana rumah itu. Macam mana di rumah begitulah di tempat kerja. Jadi pernahkah saya pernah beritahu dulu tadi banyak kali saya kata, pernahkah CEO minum kopi dengan seorang pekerja cleaners? Pernah berlaku tak? Ini berlaku dekat luar negara, di negara Eropah pernah berlaku. Saya pernah nampak sendiri. Adakah benar? Jadi kenapa kita masih lagi letakkan barrier antara seorang majikan, seorang pengurusan dengan pekerja? Kenapa kita jadi sebab itu saya perlu tekankan industry relation. Hubungan industri ini sangat penting. Kalau kita lihat di dalam negara lain, memang ada, dia mesti complementary each other. Okay. Dia tak boleh mengatakan human resource saja, jadi penting. Akhir sekali Prof, adakah menjelang 1 September ini kita akan lihat polisi ini akan berjalan lancar ataupun kita takut ada U-turn dalam polisi ini? Saya rasa macam ni. Kalau Kementerian Sumber Manusia telah adakan FGD dalam berbincang dengan MEF, MTUC, dan mereka sudah ada silaturahim punya perbincangan, tak ada masalah. Sebab tu saya katakan Kementerian, bila nampak ada MEF ada bagi satu respon, kita kena panggil lah, kita kena panggil bincang. Jadi dalam teori IR pun Prof Dalem mengatakan Kementerian Sumber Manusia orang tengah, jadi dia kena bawalah orang tengah pekerja, wakil pekerja dengan wakil majikan bincang. Bila kita bincang, kita dapat musyawarah ini, kita dapat jawapan yang benar. Jadi saya tak nak katakan apa-apa 1 September ini, U-turn ke apa ke, kalau kita nak buat untuk baik, untuk pekerja kita, untuk majikan kita, apa salahnya kita teruskan. Tapi kalau itu memberi impact yang tak baik, maka kita tengok balik lah. Jangan kita terus kita batalkan itu, tidak. Tengok balik semula. Kita bincang balik. Jadi kita ada masa lagi kurang 2 bulan lagi, kita bincang balik. Sehinggalah kita dapat satu penyelesaian baik. Itu kita panggil tripartism dalam industri harmoni, win-win itu. Okay. Itu social dialogue. Menarik. Saya rasa semua pemegang taruh dalam isu AKF ini ataupun FWH ini ada masa 2 bulan lagi menjelang 1 September, kerana kita yakin semua pandangan, reaksi segera ataupun pandangan-pandangan majikan, pandangan pihak kesatuan, pandangan pekerja dan juga Kementerian Sumber Manusia perlu diambil kira. Terima kasih Prof. Dr. Balakrishnan, Profesor Sumber Manusia dan juga Hubungan Industri dari Fakulti Keusahawanan dan juga Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan untuk agenda awani pada malam ini. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih.